Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi keputusan yang paling menggemparkan daripada SPRM. Ada pelbagai reaksi daripada netizen untuk ulasan kali ini. Tapi sebelum itu, sila ikuti ulasan ini, barulah Anda tinggalkan komen Anda. Apa pendapat Anda tentang laporan daripada Harapan Daily yang menulis SPRM menyiasat aman Palestin. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah memulakan siasatan ke atas aman Palestin Berhad berhubung dengan aktiviti pengumpulan derma oleh badan bukan kerajaan tersebut untuk rakyat Palestin. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, SPRM berkuasa untuk memulakan siasatan berdasarkan maklumat yang dilaporkan dalam media meskipun tiada aduan formal dibuat. SPRM mempunyai bidang kuasa untuk memulakan siasatan berdasarkan maklumat yang diterbitkan oleh media. Dalam kes aman Palestin, kita telah pun buka kertas siasatan, kata lapor Scoop. Apabila terdapat perkara berkepentingan awam dan didukung oleh maklumat yang boleh dipercayai, kita akan siasat, tidak kira ada aduan atau tidak, kata SPRM. Sumber SPRM pula mengesahkan aman Palestin merupakan satu-satunya badan bukan kerajaan yang berdepan siasatan kerana ada dakwaan salah guna dana kutipan derma dan ketidaktelusan dalam laporan audit. Terdahulu, Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin telah mengarahkan Jabatan Agama Islam Perlis menegah kutipan derma oleh aman Palestin di surau dan di masjid di Perlis. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang harus diambil serius. Tidak kiralah siapapun badan tersebut, kita berharap supaya apa yang dipungut itu bukanlah diambil kesempatan. Lebih-lebih lagi kalau ada laporan yang menyatakan bahawa ada salah guna dana kutipan derma dan ketidaktelusan dalam laporan audit. Jangan sampai tindakan tindakan mengutip derma tersebut disalahgunakan. Kena dosa besar menggunakan kesengsaraan orang di Palestin untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau untuk kepentingan sendiri. Semoga perkara ini tidak berlaku. Semoga perkara penipuan ini tidak berlaku. Dan kita berharap ketulusan SPRM di dalam menjalankan siasatan akan menyebabkan perkara-perkara yang tidak kita ingini diulang atau berulang pula. Jangan lagi ada pula pihak yang di luar sana mau melakukan perkara yang tidak dapat membantu sesiapa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu kejutan paling besar yang diterima dalam politik Malaysia hari ini. Disahkan bahawa ahli Parlimen Greek sah letak jawatan Setiausaha Bahagian Bersatu. Saudara, ini pasti memberikan kesan yang amat besar kepada Parti Bersatu. Ahli Parlimen Greek iaitu Fathul Huzir Ayub mengesahkan meletakkan jawatan sebagai Setiausaha Bahagian Bersatu Greek. Menerusi satu kenyataan hari ini, beliau memaklumkan keputusan itu dibuat kerana beliau sebelum ini dilantik ke jawatan itu oleh pemangku Ketua Bahagian Bersatu Greek, Muhammad Rizal Abu Razak yang turut meletak jawatan pada 1 Oktober lalu. Fathul Huzir menegaskan peletakan jawatannya itu bagaimanapun tidak berkaitan dan tidak sepatutnya dikaitkan dengan kedudukan beliau sebagai ahli parlimen Perikatan Nasional PN. Saya letak jawatan Setiausaha Bahagian kerana ini adalah lantikan oleh pemangku Ketua Bahagian. Apabila beliau meletak jawatan, maka amat wajar sekiranya saya juga turut tertib dalam melakukan perkara sama sebagai tanda solidariti saya kepada pemangku Ketua Bahagian. Hal berkaitan Bersatu Greek adalah hal parti.
anggota dalam PN dan ia tidak wajar dikaitkan dengan kedudukan saya sebagai salah seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional. Katanya dalam kenyataan media yang dimuat naik di Facebook rasminya hari ini. Menurutnya, kenyataan itu dibuat berikutan timbul pelbagai spekulasi dan kabar angin tanpa asas ekoran peletakan jawatannya pada 6 Oktober lalu sebagai setiausaha bahagian Bersatu Gerik. Khidmat sebagai ahli Parlimen Perikatan Nasional kekal dan saya tidak sesekali akan berundur daripada barisan pembangkang maupun menyatakan sokongan kepada kerajaan hari ini. Kesetiaan saya tidak boleh dijual beli, katanya. 2 minggu lalu, media melaporkan ahli Parlimen Perikatan Nasional Kuala Kangsar mewakili Bersatu Datuk Iskandar Zulkarnain Abu Khalid mengisytiharkan sokongan terhadap kerajaan diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, sebelum daripada itu, pada Februari 20, 2023, ahli parlimen yang sama pernah membangkitkan perkara tentang kemiskinan di kawasan beliau. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang amat mengejutkan kita sebagai rakyat Malaysia. Adakah benar ahli parlimen bakal kehilangan 2 sokongan ahli parlimen? Kita tunggulah nanti. Namun, itu masih di peringkat kabar angin. Tapi di Malaysia, jangan terus tolak kabar angin, biasanya boleh berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Wow, inilah kejutan paling besar sekali yang kita terima malam ini. Siapa sangka Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dah berusia 98 tahun, yang kita lihat dah tak kuat fizikal lagi, yang telah pun kalah dalam PRU baru-baru ini dengan wang deposit tak boleh dapat sudah hangus, tiba-tiba pula ada peluang untuk bertanding ahli parlimen sekali lagi di Kemaman. Bukankah itu satu kejutan yang besar? Kalau Tun Mahathir Mohamad dicalonkan dan menang pula, dia pasti akan mencipta rekod dunia. Ahli parlimen tertua di Malaysia dan di dunia, yang pun sama sekali lagi mencipta rekod sekali lagi, menang dalam beberapa parti dan berubah parti. Dulu Barisan Nasional, selepas itu Pakatan Harapan, selepas itu pula dalam Perikatan Nasional kalau benar Mahathir dicalonkan di Parlimen Kemaman. Tapi ini ialah pendedahannya. Mengapa besar kemungkinan Mahathir bakal menjadi calon di Parlimen Kemaman? Kerana Taqiyuddin tak menolak Tun Mahathir mungkin calon Perikatan Nasional di Kemaman. Mana-mana individu termasuk bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berhak menjadi calon Perikatan Nasional PN PRK Kemaman, kata Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Taqiyuddin berkata pucuk pimpinan masih mempertimbangkan perkara itu, termasuk mengekalkan penyandangnya sebelum ini, iaitu Cik Alias Hamid yang menang dengan majoriti lebih 27,000 undi pada PRU 15. Semua rakyat Malaysia berhak menjadi calon, kata beliau. Asalkan warga negara Malaysia, dia tak kira orang Terengganu atau orang mana sebab dia calon parlimen. Tapi harus hati-hati kerana seringkali telah digunakan oleh beberapa parti politik bahawa mereka kata, jangan pilih calon ini kerana bukan orang tempatan. Makna kata, kalau Mahathir dicalonkan di Terengganu, Kemaman Terengganu, adalah kita akan dengar nanti orang kata, walaupun bukan orang tempatan, tapi boleh berkhidmat. Apa pendapat anda? Kerana saya rasa beberapa parti politik mungkin juga PAS pernah menggunakan naratif itu bukan orang tempatan. Tak semestinya boleh jadi Mahathir dan boleh jadi orang lain, kata Taqiyuddin. Belum putuskan lagi, katanya ditemui selepas meninjau Muktamar Pemuda Ulama dan Muslimat. Taqiyuddin diminta mengulas sama ada
Mahathir bakal dipilih calon Perikatan Nasional dalam PRK Kemaman, susulan kabar angin bertiup sebelum ini. Pada PRU 15, Cik Alias menang dengan majoriti 27.179 undi dalam pertembungan 4 penjuru yang turut membabitkan bekas Menteri Besar Terengganu Ahmad Said dari Barisan Nasional. Namun kemenangannya dibatalkan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu selepas Pempetition berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen pilihan raya. PAS tidak merayu keputusan itu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan PRK Kemaman pada 2 Disember dan 18 November ditetapkan sebagai hari penamaan calon. Mengulas tawaran mengenai kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, Taqiyuddin berkata PAS masih belum menerima sebarang tawaran rasmi setakat ini. Beliau berkata tawaran yang dikemukakan itu hanya ketika Anwar ditemu Bual Times Magazine. Dipetik daripada sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.